Nampaknya keadaan sekarang sudah berubah. Jawatan Tuan Sulaiman terpaksa dipangkus untuk sementara. Tapi siapa? Zulkifli kan ada? Kan dia tuh anak Abang Sulaiman. Kami ini setuju dengannya. Tapi bagaimana dengan pendapat lembaga pengarah, terutamanya Datin Asma? Lagi-lagi Datin Asma. Kita ikut suara ramai lah, Miri. Alun Batahatu, si Zul dicalonkan, disokong oleh suara ramai. Tapi kenyataannya ditolak. Kemudian, si Zul disumbat ke dalam store. Demokrasi apa namanya tuh? Cukuplah Robert. Sudah-sudah Datuk. Jangan lagi kau ungkit pasal soal itu. Sekarang ni kita pikir kemampuan masing-masing macam mana. Ingat tak? Perkara macam mana kita tidak boleh bawa main-main. Silap-silap syarikat kita ni gulung tikar. Okey. Alhamdulillah. Masalah kekurangan darah Tuan Sulaiman dapat diatasi ya. Kita bersyukurlah di mana darah yang disumbangkan oleh si Hisham sesuai dengan darah Tuan Sulaiman. Tapi beliau mengalami kecederaan yang begitu serius. Beliau ada mengalami masalah saraf di bahagian kepalanya dan mungkin beliau akan trauma yang agak lama. Sekarang ini baru ku tahu kedudukan yang sebenar. Yang aku berpihak kepada orang yang khianat. Dalam satu hal, Makcik Datin mentaati etika kejururawatan. Tapi dalam hal yang lain, ada orang yang teraniaya dan diabaikan demi menegakkan etika kerja tu. Benar cakap Mulin. Dan sebab ketidakadilan ini juga, aku menerima akibat buruk ini. Macam mana halnya dengan Sofia Makcik Datin? Sebenarnya, aku lebih suka membawa perkara ini ke muka pengadilan. Tapi Sophie yang dah mau. Walau macam mana pun, aku tidak akan melepaskan Sophie ke tangan lelaki jahat itu. Biar kami semua menanggung malu. Hari ini, kita akan membincangkan dua perkara penting, iaitu tentang peruntukan kewangan yang belum mencukupi dan pelantikan pemangku pengarah urusan. Melia, berapakah agaknya bajet yang sudah terkumpul dan yang akan diperlukan lagi? Bajet yang terkumpul daripada lembaga pengarah berjumlah 55%. Sementara saham perseorangan daripada orang ramai berjumlah 15%. Ini bermakna kita memerlukan bajet tambahan sebanyak 30%. Ya, Cik Mary. Kita sudah berusaha membuka saham kepada orang ramai. Tapi setakat ini belum mencukupi apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau saya mensyorkan supaya kita menerima saham sebanyak yang diperlukan dari seorang pengusaha tempatan? Siapa agaknya orang tu Datin? Saya minta maaf dulu, Cik Mary. Sebentar ya. Ini dia, Cik Mary. Rohani? Bukan, dia Rohana. Cik Rohana seorang pengusaha bahan binaan tempatan yang menguasai 40% dari pembekalan tempatan. Silakan duduk dulu, Rohana. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang menolak atau ada yang membuat cadangan lain? Saya rasa 30% bukanlah jumlah yang sedikit. Adakah Cik Rohana, saya boleh membeli keseluruh saham di syarikat PJ ini jika saya mahu. Apa? Awak ingin membeli semua saham syarikat ini? Ya. Soalnya sekarang, adakah saya diterima ataupun tidak? Saya tidak dapat memutuskannya sekarang. Saya rasa cukup di sini pertemuan kita. Mesyuarat akan disambung minggu hadapan.
Puan Rahana, sudah lama menunggu? Tak juga. Maaf ya, tadi saya ada urusan lain. Tidak apa, Puan. Saya sudah meneliti dan sekarang saya ingin mendengar lebih jelas lagi tentang latar belakang Puan Rohana. Boleh kan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Datin Asmah dalam mesyuarat pagi tadi memang benar. Syarikat saya adalah pembekal bahan binaan tempatan. Dan bahan-bahan itu sudah pun pernah saya ekspor ke luar negeri. Seperti atap, simen dan kristal. Oh, bagaimana pula tentang latar belakang family? Puan sudah kahwin atau belum? Memang saya sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Pada masa ini, suami saya sedang sakit dan perlukan rawatan. Sebab itulah saya mencari partner yang sesuai untuk mengembang luaskan lagi syarikat suami saya. Salah satu usaha saya adalah membuat pelaburan dengan syarikat yang kukuh seperti PJ ini. Kalau begitu, Puan telah memilih partner yang lebih tepat dan Puan dilantik sebagai salah seorang lembaga pengarah di syarikat ini. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih, Puan. Tua, kami keluar dulu. Mak, tak boleh lama. Bang, 20 tahun kita di dalam kekeliruan. Sungguh menyakitkan, Bang. Hani sudah berjaya mencapai hasrat apa yang Abang inginkan. Menjadikan anak petani orang yang berguna. Hasrat itu sudah dimakbulkan, Bang. Meskipun Abang sudah menduakan Ani, tapi bukan berarti Abang tak mencintai Ani. Bang, Ani datang bawa Hisham, Bang. Hisham darah daging Abang. Bang, bangun, Bang. Bangun, Bang. Kurasa orang itu nelayan ialah Robert. Ia mahu si Zolatu yang menerajui PJ supaya ia boleh mengaut keuntungan wang syarikat sesuka hatinya. Lagipun, ia pantang kalau PJ itu berkonsepkan muamalat. Apatah lagi bila mendengar ura-ura yang Tua Sulaiman kan mengubah konsep itu. Kalau begitu, kita harus berhati-hati, Lin. Lambat laun, aku, Mama, sama Nini Hasanuddin akan jadi mangsa seterusnya. Sebab kami lebih mengutamakan konsep muamalat. Penyamaran Tua Rohani juga jangan sampai terbongkar, Syam. Nanti habis rancangan tani jadi kucar-kacir. Kau jangan terpedaya, Miri. Rohana tu ialah rohani. Robert. Sensitif benar kau ni. Ndakkanlah segala dokumen yang diberikan arah kuat tu palsu. Terserahlah arahmu. Tapi jangan menyesal kalau ada apa-apa menimpa ke atas kita. Cuba tak kau buang prasangka burukmu tu, Robert. Ia tu bukannya rohani. Rohani kan sudah mati. Sudahlah. Yang penting, untuk pemilihan yang kali kedua ni, aku ndak mau si Zul diperlekehkan.
aku akan menentang habis-habisan. Zulkifli? Zulkifli? Mana Zul ni? Zul? Tuan Zul, keluar puan, dia ada di biliknya. Sejak bila lagi ni? Belum batah, baru 2 hari. Kemana kan ya? Kalau doku silap, 3 hari lepas tu, ada aku terdengar Tuan Robert menyuruhnya ke Kiki. Tapi nak aku tahu urusan apa ya ke sana, malas tu aku kan bertanya terbalik-balik. Sekarang aku dimarahinya. Urusan apa kan ya ni? Zulkifli. Tadi sudah nunggu sini. Abang. Boy. Bos. Nah, Ani 2.000 setiap seorang. Selebihnya akan kubayar selepas kerja kamu selesai. Tapi ingat, seandainya kamu gagal, kamu akan menerima akibat yang buruk. Bos. Pandai makan, pandai simpan. Berani buat, berani tanggung. Aku mau si tua tu mati. Tapi jangan sampai kedapatan. Boleh? Okey tu bos, kami berdua akan melakukan kerja ini dengan baik. Diam! Benar cakap Selinda tu. Yang si Zulkifli tu bukan darah daging Sulaiman. Sebab masa kami separtmen dulu, si Mary sudah badan 2 bah. Aku pun tidak tahu kenapa Abang Sulaiman menceraikan aku. Masa aku berbadan 2. Yang lebih menyedihkan aku, ia nak mengaku kalau anak itu anaknya. Padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Pencarian kamu itu sudah sah, nak. Kamu tetap suami istri. Lagipun, itu adalah fitnah. Buktinya jelas. Darah si Sam dengan Sulaiman sama. Atau kau berada di jalan yang benar. Ani, jangan tak kau ingau. Kesan ni kan terbongkar indah lagi lama. Aku sendiri yang akan mencari bukti DNA Zulkifli tu. Dengan apa cara sekalipun. Sementara anakku akan menjadi mangsa kebiadabannya.
Bang, bawa anak kita, Bang. Bang, bangun, Bang. Taya, Aksin, Bang, bangun, Bang. Taya, Aksin, Bang, bangun, Bang. Bang. Dokter, macam mana keadaannya, dokter? Ini satu keajaiban. Saya tidak menduga mental dan fizikal Tuan Sulaiman sangat kuat. Puan jangan bimbang. Tuan Sulaiman akan sembuh sepenuhnya. Insya Allah. Dalam 2-3 hari ini kita akan melihat perubahan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Bang, macam mana tah? Ada kita terjumpa Bapak Depot? Sudah 3 kali abang nak ke airport. Kelibatnya pun ada. Barangkali, Bang, Bapak sudah mengagal ke rumah kawan baiknya, Pakcik Hasanuddin. Sudah ditelepon. Tapi nya pakcik nada juga. Jadi, sudah Bang rujuk senarai penumpang di maklumat penerbangan? Sudah. Nya dorang ada. Tapi nya pegawai itu sudah berjalan. Tak tahu ke mana. Barangkali Bapak sudah berjalan, Bang, pakai taksi. Pasalnya, penyamal kali ya, Abang lambat mengambilnya di airport. Sudah langsung. Banyak andaian saja polisi. Hello? Waalaikumsalam. Osman ni? Apa? Di mana? Ba. Bang, kenapa? Jangan banyak tanya. Aku terjago. Apa sudah kamu buat apa yang kusuruh atau? Sudah, bos. Malah kami buat perkara ini dengan lebih teliti. Sudah kami buang orang tua itu di tempat samak, bos. Bagus. Macam apa tah? Nah, ini lebih duit tadi tu. Mangsa kita yang ketiga adalah si Syam. Macam mana? Kantanya apa nak ni, bos? Kan dibunuh juga. Kita ditunuh rumahnya. Tunuh. Okey. Bila kita mau kami buat barangannya? Kalau boleh, aku mau malaman ni kamu mau mengerajakan. Dan aku mau melihat beritanya di TV. Okey? Malam mana? Kita akan lihat beritanya di TV. Tapi ingat jangan sampai kedapatan. Okey tu, bos. Kami berdua akan melakukan kerja ini dengan baik. Yang penting duitnya saja. Tidak ada masalah. Okey? Okey. Tuan Syam, cepat keluar dari rumah ni. Rumah ni kena bakar. Pak, kena bakar. Bah, Zul, tenang. Mama,
Cepatlah ikut Zul ke rumah Nina Sanudin. Ini kan Mama tinggalkan kau seorang. Bah, cepatlah. Mama. Mama kita kau lah juti jua. Tua, minum dulu ah. Kelihatanku Bapak Muatu macam kan sambuh sudah. Macam itu Uncle. Udah Zul dapat jadi pengarah syarikat. Jangan dulu. Harapanmu masih besar lagi, Zul. Kau lihat sih. Bersyukurlah pada Tuhan karena Tuan Sulaiman akan sembuh. Jangan tambah risau. Mulai dari sekarang Zul akan berubah. Zul tidak akan main-main lagi. Semua keburukan Zul di pejabat itu akan Zul ubah. Bapak percaya saja sama Zul. Sebaiknya sama-sama kita ni berdoa supaya Tua cepat sembuh. Jangan bergerak, tadi polis. Dengan tertangkapnya kucu-kucu penjahat ini, insyaAllah dalang kes ini akan dapat kami berkas. Siapakah dalang yang mencatur semua ini, Tuan? Suspek sebenarnya berada dalam sinarai kami pada masa ini, Sam. Sekarang kami sedang menunggu siasatan dari rakan kami berada di Singapura mengenai dengan kes Omar. Omar? Kita sekarang menunggu satu bukti saya lagi, Sam. Jika ini terbongkar, semua akan kelihatan, Sam. Ya, saya peringatkan kepada kamu supaya kamu berhati-hati selalu, ya. InsyaAllah, Tuan. Baiklah, Sam. Terima kasih atas kerjasama Sam selama ini. Sama-sama, Tuan. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.